Cerita pasal ayam. Ayam ni masalah terbesar dia. Macam saya bagi tahu, ramai orang bertanya pada saya, "Tuan, kenapa tuan mulakan dengan itik? Kenapa tak mula dengan ayam?" Kerana saya dah buat kajian. Saya dah jumpa dah orang-orang yang menjadi pengusaha-pengusaha ayam. Saya dah jumpa. Malah saya dah jumpa dah dengan tycoon-tycoon atau toke-toke yang jaga dan kawal harga ayam. Tu sampai tahap tu saya buat risetkan saya. Saya dah jumpa dah. Dan saya dapati bukan senang kita nak lawan dengan tycoon-tycoon. Kerajaan ada kuasa ke apa benda ke, mereka yang pegang. Mereka yang pegang harga ayam. Mereka yang pegang harga telur ayam. Mereka yang pegang harga anak ayam. Mereka yang pegang harga makanan ayam. Dedak ayam tu. Kenapa ayam berkurangan dan telur berkurangan sekarang? Macam mana tak kurang? Dah itu kerajaan kata nak import lah apalah semua. Kerajaan ni pun satu. Rakyat 32 juta. Bagi AP import 32 syarikat. Pasal apa 32 syarikat? Kenapa tak 100 syarikat? Kenapa tak 200 syarikat? Siapa yang nak monopoli ni? Jangan nyusahkan rakyat. Tak baik. Berfikir. Jadi pegawai kerajaan ni kena banyak berfikir. Bukan masuk pagi pukul 8 pagi, keluar pukul 5 petang, lepas tu lantaklah apa nak jadi. Tak boleh macam tu. Okey? Saya pun dapat maklumat bahawa mungkin harga ayam akan naik sampai RM12 sekilo. Sebab saya dah jumpa dengan tycoon ni. Tycoon. Wah, saya nak masuk dalam bahagian ayam, saya of course, saya tak ada selidik bawah-bawah. Saya selidik betul dalam-dalam. Berapa harga seekor ayam tu? Berapa kilo dedak yang diperlukan untuk seekor ayam daripada dia kecil sampailah ayam tu disembelih? Berapa hari? 33 hari. Berapa kilo? Untuk ayam, setiap ekor ayam dia perlukan 3.5 kilo dedak. Setiap ekor ayam perlukan daripada dia anak ayam sampai dia disembelih pada umur 33 hari, dia perlukan 3.5 kilo. Jadi dua jenis dedak lah tu. Satu yang untuk anak, satu untuk grower nak besarkan. Saya dah kaji dah semua ni. Makanan ayam, mana nak dapat makanan ayam? Sampai tahap saya dah pergi jumpa, saya dah pergi satu kedutaan. Saya pergi jumpa satu kedutaan tu pasal ayam ni. Saya pergi jumpa sebab saya tanya, berapa harga jagung? Berapa harga soya? Sampai tahap tu. Sedangkan saya ni bukannya menteri. Patutnya ni kerja menteri, patutnya ni kerja orang kementerian. Sampai tahap tu dah saya dah kaji dah. Bukan seorang pengusaha ayam yang saya jumpa. Yang Melayu saya jumpa, yang Cina saya jumpa. Yang tycoon pun saya dah jumpa. Sampai tahap tycoon, saya jumpa tycoon. Dia yang mengawal harga ayam untuk kawasan zon tengah. Tak salah sembang lah. Kamu orang ada kuasa ke apa benda kan. Kamu ada kuasa. Kalau dia tak keluarkan anak ayam, mana datang ayam? Kalau dia tak keluarkan telur ayam, mana datang anak ayam? Dia main game macam tu je. Okay. Sebab itu bila sebelum buat sesuatu, kita kena kaji. Kan? So, kenapa saya buat itik dulu? Saya kena tengok dulu permainan. Level itik dulu macam mana. Sebab itik ni lebih mahal daripada ayam. Kalau saya berjaya buat itik dengan elok, baru saya akan masukkan pada ayam. Konsep dia sama je. Dedak je beza. Itik 45 hari. Berat dia mesti 1.8 ataupun 2 kilo selepas 33 hari. Banyak benda dah. Ayam. Masalah. Sampai harga telur ayam, sampai harga anak ayam, sampai harga dedak ayam pun tak boleh kawal. Apa benda ni? Jangan sampai saya sebut nama-nama orang yang saya jumpa kat dalam live. Dan apa jawatan dia dalam kerajaan. Jangan sampai saya sebut.
Kalau saya sebut sekarang, masalah. Saya buka perangai macam tu. Okay. Ketua pengarah mana yang saya dah jumpa. Sampai tahap tu. Dah, kamu marah-marah, minum air coklat. Sejuk hati, panas. Panas hati. Yang anaknya tu, orang-orang yang jual kat pasar tani, yang yang meniaga dekat tepi, yalah pasar tani, meniaga dekat tepi jalan, kan, meniaga dekat pasar-pasar. Majoritinya orang Melayu yang sebagai jadi peruncitnya, kan. Mereka ada untung kan? Tak ada untung. Seekor ayam keluar daripada ladang harga RM5.80. Upah sembelih RM1, RM6.80. Orang tengah berapa? Lepas tu distributor berapa? Semua saya dah ada kira-kira dah. Dah tahu dah berapa sebenarnya harga dia. Hai, malah nak cerita lah benda macam ni. Sekejap, baca komen. Okey. Melalui kita cerita buat apa lagi? Saya ni askar pencen. Saya ni askar pencen. Jadi saya gunakan skill-skill saya dalam tentera untuk mendapatkan maklumat, untuk membuat tu, untuk buat itu, buat ini. Sudah tentulah. Daripada Zulfikar Muhammad Saleh, kat Kedah boleh beli ayam bismi. Ayam bismi pun tak cukup. Cuba tanya dekat ayam bismi tu. Ayam bismi tu, dia tu tak jauh daripada rumah saya. Asal dia duduk kat sepapat kangkung. Rumah saya Batu 5. Cuba tanya dia, anak ayam dia ambil kat siapa? Dia ambil kat Cina tu bagi dia cukup tak? Jenuh dia berebut nak dapatkan anak ayam. Daripada Muhammad Azim, review jam tuan. Cantik jam, cantik. Murah je, bukan mahal pun. Cantik. Saya beli hadiahkan diri sendiri. Boleh lah. Dah nampak macam bom lah jam pun. Okey dah. Daripada Hafizi Ahmad, raya puasa tahun ni jadi tak? Duk nampak macam yang lepas InsyaAllah. Kan? Dia macam ni. Macam Ibrahim Pendek dalam cerita Alibaba 40 penyamun tu. Kan dia pakai dadu tu kan. 3 kali ya, tak boleh. Nanti orang kantoi. Jadi kalau kali ketiga dia tak bagi raya, dia tengok apa jadi kat dia. Dadu tu dia boleh pusing, dia boleh pusing, dia boleh tipu 3 kali ya. Okay. So insya-Allah kita akan raya tahun ni. Sebab dah kali ketiga lah. Insya-Allah tak ada masalah. Dadu tu tak boleh nak pusing dah. Daripada Aisyah Ahmad, tuan kena buat kilang ayam sendiri, tiada orang tengah. Saya dah jumpa dah. Dia tu pun salah seorang daripada follower saya pun. Follower saya ni ada seorang, dia tu ada kilang ayam. Dia tu ada kilang ayam sendiri. Pun dia ada masalah. Sebab dia terpaksa dapatkan ayam daripada Kelantan, daripada Terengganu, jauh-jauh. Kilang dia dekat KL. Kenapa? Kerana tycoon jaga. Ayam ni berebut, orang berebut. Sekarang ni, tahap sekarang ni, siapa ada ayam di ladang, siapa ada ayam dekat ladang, baru letak anak ayam, kilang dengan pusat sembelih dah tempah dah. Dah tempah dah. Sampai tahap tu. Daripada Aman Arteta, tuan Pak Long yang berubat tuan tu ada lagi ke yang Tanjung Pari tu? InsyaAllah ada lagi. Pergilah cari dia ya. Dia cari dia. Okey.
Sekarang pukul berapa? Oh, pukul 11.05. Mahfuz Zakaria, salam tuan. Macam mana pula dengan beras pula? Boleh jadi macam kes ayam ni juga ke pada masa depan? Ini masalah dengan... Terima kasih Mahfuz Zakaria. Ini soalan yang bagus. Soalannya adalah macam mana pula dengan beras pula? Boleh jadi macam kes ayam ni juga ke pada masa depan? Masalah dengan beras. Ni kerajaan ni kita ni tak kira lah kerajaan sekarang. Saya bukan hentam kerajaan sekarang. Kena faham betul. Okay? Kerajaan ni tak kira lah kerajaan siapa pun. Cek balik food security. Rakyat kita ada 32 juta. Tak campur lagi dengan pendatang asing 4 juta, 5 juta. Lebih kurang 37 juta, lebih hampir ke 38 juta orang ada dalam Malaysia sekarang. Food security kita macam mana? Berapa tan yang kita perlu ada? Berapa tan beras yang kita ada? Jika berlaku apa-apa pada negara ni, cukup ke beras dalam simpanan kita? Tak cukup. Tak cukup. Pegawai kerajaan yang nak membohong. Okay? Tak cukup beras kat dalam negara. Food security. AP beras siapa yang kontrol? Satu relung padi berapa tan sekarang? Sama juga. Perkara beras ni saya dah kaji dah. Malah saya bukan kaji dengan orang biasa-biasa. Saya bukan kaji dengan nelayan. Dengan petani-petani kecil. Saya kaji, saya pergi jumpa tycoon yang paling besar kat negeri Kedah. Tycoon Cina yang uruskan padi. Yang dah buat kerja beras dia 40 tahun. Kepakaran dia buat beras je. Duduk dekat dengan rumah saya. Okay? Saya belajar dengan dia ilmu beras. Kerana beliau ni punya kaya dan cukup terlalu terror pasal beras. Beliau ada beribu hektar sawah padi di Vietnam. Dan ada saya tak mahu sebut berapa banyak. Tapi ada beribu hektar dan kilang padi di China. Tu tahap tycoon. Syarikat dia yang paling kecil pun dia tunjuk pada saya bank facilities 100 juta. Itu syarikat dia yang paling kecil. Bayangkan. Soalannya apa yang kita dah buat? Kita punya beras cukup ke? Kalau jadi apa-apa, banjir ke, apa ke, perang ke, apa benda lah. Apa-apa je lah yang berlaku. Berapa lama beras boleh bertahan kat dalam Malaysia? Berapa lama beras boleh bertahan dalam Malaysia? Orang kerajaan tolong jawab. Saya cabar mana-mana orang kerajaan. Jawab. Berapa lama? Rakyat Malaysia yang berjumlah 32 juta campur dengan 4 juta, 5 juta pendatang asing yang ada dalam Malaysia ni. Berapa lama mereka boleh makan beras? Cukup ke food security kita? Berapa tan yang kita sepatutnya ada? Berapa tan yang sepatutnya kita ada sebagai food security? Okay. Saya kaji bab beras ni tahun 2015. Saya jumpa tycoon yang besar sekali. Duduk dia bincang dia. Pasal apa saya boleh jumpa dia? Sebab bapak saya dengan dia tu sama-sama kawan sekolah. Dia tu pakar beras. Dia buat R&D sendiri. Dia punya beras satu relung. Kalau kita ni kita buat dengan apa yang baka yang ada sekarang ni, satu relung dapatlah 4 tan, 5 tan. Dia punya 8 tan, 12 tan satu relung beras. Okay. Food security kita cukup ke? Tak payah tanya pasal beras lah. Saya nak tanya pasal ni je. Cili. Saya buat kajian 4 bulan lepas pasal cili. Cili cukup ke kat Malaysia ni? Cili adalah benda yang wajib ada di setiap rumah. Rumah mana tak ada cili? Beritahu saya. Rumah mana tak ada cili kat Malaysia ni? Saya tak nak sebut pasal beras. Saya sebut pasal cili cukup. Saya nak tanya, betul tak kita import cili tiap-tiap tahun? Berapa banyak
kita import. Ini peluang kepada sahabat-sahabat. Pergi tanam cili. Setiap tahun kita import hampir 200 juta ringgit cili. Okey? Rumah mana yang tak ada cili kat rumah? Setiap rumah, setiap kedai dah. Berapa ringgit harga cili sekarang? Grade A dekat masuk 18 lah. Okey. Tu saya tanya, kalau tanya pasal food security, Allahu Akbar. Jahanam. Syarul Aswani, tuan ada buat research padi dulu, tapi bila nak kongsikan, saya bukan tak nak kongsikan. Orang minta rasuah kat saya. Saya tak suka. Faham tak? Saya cukup pantang kalau orang minta rasuah kat saya. Okay. Jadi nasihat saya, okay, ada orang duk cakap pasal prep. Apa tu prep? Apa ni persiapan akhir zaman lah apa semua. Sebenarnya macam ni. Dia buat persiapan ni sebenarnya tak perlulah nak tunggu sampai Imam Mahdi turun. Okay. Persiapan ni kamu kena buat daripada sekarang ikut apa yang kamu boleh buat. Kalau dalam rumah kamu boleh tanam satu pasu bunga cili ke ataupun serai ke pun dah cukup. Siapa yang ada tanah, contoh yang duduk dekat Eropah, ada duduk dekat taman perumahan, tanamlah dekat tepi-tepi rumah tu pokok cili, pokok bawang, pokok serai, yang ringkas. Yang ada tanah-tanah kampung tu, mulalah buat balik ke arah pertanian. Bela saja ayam kampung, itik. Bela balik. Kita kena buat balik. Okey. Kita kena buat balik. Okey. Jadi itulah nama dia persiapan. Dia bukan kira akhir zaman. Sekarang pun kena buat dah. Sebab tu anda tengok, setahun yang lepas, apa yang saya buat, saya sedang mengajar. Saya sedang mendidik follower-follower saya setakat mana yang boleh. Apakah langkah-langkahnya? Ingatlah, lepas pencen apa benda pertama saya buat? Benda pertama saya buat ialah berguru. Saya tunjuk, okay, mula-mula berguru, cari ilmu dalaman, bersihkan jiwa, betulkan, sihatkan badan, apa semua, berguru. Lepas daripada berguru, apa saya buat? Saya berniaga atau saya berusaha cari akar kayu, saya mula tunjuk balik pada rakyat Malaysia. Ini pokok ni, ini pokok ni, ini gunanya untuk ini. Perlahan-lahan saya tarik tuan-tuan dan puan-puan, itulah nama prep. Itulah namanya prep. Saya sedang sediakan tuan-tuan dan puan-puan untuk ubah kat mental, ubah di otak dulu. Pertama sekali pergi berguru. Dah ada ilmu, pergilah belajar balik macam mana akar kayu, ubi kayu, apa dia, belajar balik, kenal balik. Oh, yang ni ubat panau, oh yang ni untuk luka, oh yang ni untuk sakit perut. Benda-benda macam tu saya tunjuk. Lepas tu saya tunjuk pula kita kena tolong orang, kita kena gali telaga. Itulah prep. Saya tunjuk, setahun dah saya tunjuk langkah-langkah untuk menghadapi akhir zaman. Kalau siapa yang nampak apa yang saya buat, kamu akan nampak langkah-langkah saya buat tu. Itulah dia yang ilmu saya ajar. Mula-mula buat ini, lepas tu buat itu, lepas tu gali balik telaga-telaga lama. Lepas tu buat bilik bawah tanah. Lepas tu sediakan balik akar kayu jadi stok. Lepas itu buat itu, lepas tu macam tu sikit. Lepas tu saya kenalkan balik, okay, ini dia, ini benda ni untuk apa. Lepas tu saya ajar pula ni ilmu-ilmu, kalau takut apa dia, kalau takut di setan tu apa dia. Itu prep lah tu. Itulah persiapannya. Apa perlu buat untuk anak, apa perlu buat untuk isteri. Anak-anak kena belajar balik mukadam, kena belajar balik Al-Quran. Isteri pula kena bawa ke arah macam ni. Diri kita pula kena jaga kesihatan macam ni. Kurangkan makan macam ni, lebihkan makan macam ni.
Benda tu semua saya tulis dalam Facebook. Step by step. Tapi saya tak ada tulis, ini adalah ilmu prep. Saya tak tulis macam tu. Saya akan bagi tahu langkah-langkah dia. Tengok balik apa yang saya ceritakan, apa yang saya tulis, apa yang saya tunjuk sejak daripada saya pencen bulan 6, 2020. Sudah setahun setengah saya sedang mengajar langkah-langkah untuk prep. Satu per satu. Siapa yang setelah mengikut saya lama, kamu akan nampak. Kenapa saya ajar pakai sabun daripada akar kayu, daripada gaharu. Kenapa saya ajar makan, minum kopi campur akar kayu ni. Kenapa saya ajar pakai shampoo macam ni, shampoo daripada benda macam ni. Semua benda tu saya ajar. Sebab tu saya bagi tahu, tuan hutan saya jual murah. Kalau kamu rasa saya meniaga ni untuk tuan hutan, untuk kaya, kamu silap. Saya ada benda-benda lain yang saya buat kalau nak kaya. Okay? Macam ni hari ni saya ajar minuman coklat. Yang coklat sebenarnya macam mana? Kenapa gunanya ini? Kenapa gunanya ini? Itulah ilmu prep. Persiapan akhir zaman. Kenapa saya ajar dalam banyak-banyak senjata yang ada di dalam ilmu silat. Kenapa dalam Facebook saya letak hanya sundang, pedang sundang. Saya tunjuk gambar pedang sundang je. Sedangkan dalam senjata ada 21 jenis senjata dalam silat gayung. Tapi saya tunjuk sundang. Itulah ilmu prep. Faham? Saya harap sesiapa yang dibukakan hatinya oleh Allah, sesiapa yang dapat nampak apa yang saya nak ajar sejak setahun setengah yang lepas, mereka lah yang dapat manfaatnya. Ya. Tak payah tunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi turun, kita dah terlambat. Anak-anak kita dah terlambat, isteri kita pun dah terlambat. Dia kena buat daripada sekarang. Tengok, saya pergi bela binatang, saya buat itu, saya pergi buat ini, saya pergi masuk hutan, saya tunjuk. Macam-macam saya buat. Tu cara saya tunjuk. Tu cara saya. Ilmu ni, ada orang dia suka, bila orang cakap, dia ambil. Saya punya style, bila saya nak bagi ilmu, saya tunjuk. Saya tunjuk cara tu. Buat gini, buat. Saya tunjuk dan orang tu ikut. Saya lagi suka. Okay? Sekarang kau apa ni? 11.20. Saya tunjuk lagi keris. Betul? Takkanlah saya saja-saja nak tunjuk, aku dah beli keris. Saya hidup 40 tahun tak ada keris. Tiba-tiba lepas pencen saya beli keris sampai 3. Takkanlah tak ada siapa-siapa berfikir, kenapa Tuan Fitri sebelum ni dia tak ada keris. Kalau keris dalam silat pun dia akan pinjam main-main keris untuk latihannya. Tapi tiba-tiba lepas pencen dia beli keris. Sampai 3 lepas tu. Kenapa? Kalau kamu menggunakan otak. Kenapa saya tunjukkan sundang? Yang dah kenal saya bertahun-tahun, 5-6 tahun, mereka tak pernah tengok saya buat perangai ni. Ini cara saya mendidik. Okay? Faham Okay. Saya buat telaga balik, betul? Telaga yang dah beratus tahun saya gali balik. Jadi kalaulah apa-apa berlaku, katakanlah balik pada cerita tadi. Katakanlah kalau tiba-tiba makanan tak ada dekat Malaysia atau jatuh berkurangan, orang jadi panik buying lah, beli sana sini lah. Sekarang pun telur pun dah tak ada. Telur pun susah cari dah, ayam pun susah cari dah. Itu sekarang. 5 tahun lagi saya nak tanya, mana kamu nak cari? Mana kamu nak cari bawang? Mana nak cari cili? Benda asas tu, bawang, cili, mana nak cari? Mana nak cari ayam? Kalau kamu tak bela daripada sekarang, kalau kamu tak bela kambing daripada sekarang, kalau kamu
tak gali telaga daripada sekarang. Mana nak cari? Kalau punca air pun kita tak tahu nak cari kat mana. Macam nak tanam padi? Sekarang baru ayam, baru telur. Korang dah gelabah. Habis itu Malaysia. Saya tak ada apa. Saya tak makan telur, tak ada. Saya ada, untuk saya dan keluarga saya, ada 20,000 ekor itik. Saya boleh makan kenyang tiap-tiap hari. Step by step. Saya dan grup saya tak ada masalah. Okey. Telur itik lagi berkhasiat. Telur itik lagi besar. Isi dia lagi padat. Okey. Jadi kena berfikir daripada sekarang. Bukannya bermaksud preparation persiapan akhir zaman tu kena letak pack di bag dengan barang apalah, torchlight lah, apa semua tu. Itu kena sentiasa ada. Itu bukan untuk persiapan akhir zaman. Persiapan akhir zaman ni ialah yang pertama sekali iman kita, yang kedua sekali ilmu kita, yang ketiga sekali makanan, pakaian, tempat tinggal kita. Kena sediakan tu. Itulah nama persiapan akhir zaman. Pertama iman. Iman kita kena betul. Macam nak dapat iman, kena belajar ilmu. Mana nak dapat ilmu, kena cari tok guru. Itu saya buat kembara berguru 100 hari. Saya tunjuk cara nak berguru 100 hari. Saya tunjuk dalam Facebook. Iman. Lepas iman, faham? Itulah caranya. Okay? Malam ni kita buka sikit minda. Buka sikit minda. Jangan duk beku sangat. Ya? Jadi kalau sesiapa nampak, sesiapa yang tersedar, sesiapa yang perasan apa yang saya dah buat selama setahun setengah ni, baru kamu nampak kenapa saya buat itu, kenapa saya buat ini, kenapa saya tegur bab itu, kenapa saya marah bab ini, kenapa saya buat bab itu, kenapa saya tak buat bab ini. Baru kamu akan nampak. Okay? Tolong faham. Buatlah persiapan yang sepatutnya. Tak payah nak tunggu Imam Mahdi. Lambat lagi. Buat daripada sekarang. Ajar balik anak-anak kita. Ajar balik cucu-cucu kita. Macam mana nak bela ayam. Macam mana nak bela ayam kampung. Macam mana nak bela itik. Macam mana nak bela angsa. Macam mana nak tanam pokok cili. Macam mana nak tanam pokok bawang. Macam mana nak tanam pokok serai. Kena ajar balik anak-anak kita. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Macam mana nak buat rumah. Macam nak buat kalau beras tak ada, nak makan apa. Boleh tak guna ini, boleh tak guna itu. Untuk pertahankan diri macam mana. Kena ajar balik. Kena ajar balik. Saya dengan isteri saya, insya-Allah. Okey? Insya-Allah. Kita kena balik kepada basic. Tak boleh harap kerajaan, tak boleh harap adun, tak boleh harap ahli parlimen, tak boleh harap menteri. Jangan harapkan manusia. Harap pada diri kita sendiri. Jangan harap kat orang. Dengar cakap saya. Saya tahu sebab saya bekerja dengan kerajaan 25 tahun. Saya pada bawah sampai saya duduk dekat saya dah bekerja dengan orang yang tahap tinggi-tinggi je. Paling tinggi dalam Malaysia. Saya nampak apa yang berlaku dekat kerajaan ni. Saya nampak apa yang berlaku. Jadi kita kena buat balik. Balik pada asal. Ini sampai luka. Tangan terluka sikit. Tangan terluka. Kena pisau sikit. Tu. Naik kereta pergi kat 15 km. Pergi farmasi. Sebab tangan terluka. Sedangkan kita punya mak, kita punya tok, tangan terluka sikit-sikit ni tu. Tepi rumah je pokok kapal terbang.
pokok lidah buaya. Betul? Pokok senduduk umang, pokok senduduk kampung. Ambil ramai-ramai tampal lekat. Dah. Tak ada masalah lah. Kita terluka sikit tu, naik kereta 15 km pula, pergi dekat farmasi, beli apa ni? Plaster. Apa? Back to basic lah, balik pada basic. Ni, perut sakit, masuk angin je pun. Bukan benda pun. Perut sakit, salah makan, silap makan. Dah, pernah kita pergi jumpa doktor. Kan, habis sampai RM60, RM70. Pergi kat farmasi, punyalah jauh 10-20 km. Sedangkan sakit perut sikit, setakat sikit-sikit ni, makcik kita, tok kita, nenek kita pergi mana? Tak payah jauh-jauh. Tu je. Ambil tak ada, ambil madu je ke? Ataupun pergi dekat dia. Pokok jambu batu tu, jambu batu. Jambu batu, ambil pucuk daun jambu batu tu, gigit-gigit, kunyah, telan, hilang. Sebab perut tu ada asid sikit. Clear terus. Okay. Kita kena back to basic. Abu Muiz, apa pendapat tuan tentang angka kes harian COVID yang semakin meningkat? Malah nak percaya. Fidaus Azmi, betulkah tentera Sulu berperang macam zombie di Sabah? Hanya tembak di kepala baru mati? Tak betul. Tak betul. Okay? Tak ada macam zombie lah, tak ada. Okay? Taklah kesemua mereka yang ada ilmu-ilmu tu. Adalah juga yang ilmu-ilmu yang mereka amalkan tu adalah beberapa orang, bukan semua. Yang lain tu bawa tu perang mati juga. Sama aja, tembak, luka, cerit, menjerit-jerit juga sama aja. Okey. Okey. Sekarang berapa ni? 11.30. Muhammad Akmal, salam tuan, agak-agak kena PKP dah tahun ni. Tak tahu lah, dia nak buat. Hari tu dia dah janji kata dia takkan buat PKP. Kita nak tengok lah lidah bercabang dia nak bagi ke tak bagi. Dia buat lidah bercabang ni, tengok apa dah jadi pada rakyat Malaysia lepas ni.